Pendidikan latihan teknikal dan vocational TVET yang mempunyai pasaran kerja cukup luas pada masa depan. Bukan lagi option, bidang kemahiran ini menawarkan banyak peluang pekerjaan sekaligus menjadikan mereka graduan terhangat di pasaran. Sebagai contoh, sejak 1992, institusi pendidikan TVET seperti German Malaysian Institute GMI melahirkan graduan yang mempunyai keboleh pasaran tinggi. Di bawah sarang burung tempua mencari timba si anak dara. Salam sembah untuk semua. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Syakira binti Ahmad Jaafar. Nombor matrik 12111099. Membuka tirai pembentangan pada hari ini dengan kata kunci pendidikan kemahiran membentuk nilai berdikari. Seperti yang kita tahu, era globalisasi menjadi satu cabaran yang sangat besar bagi sesebuah negara, termasuklah negara Malaysia, dalam memastikan negara ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Oleh itu, pelbagai usaha telah dijalankan dalam memanifestasikan kemajuan negara. Hal ini termasuklah pelaksanaan pendidikan progresif, iaitu pendidikan Technical and Vocational Education and Training TVET, di mana pendidikan ini telah pun memainkan peranan mustahak dengan membina tenaga majar tempatan yang menjadi teras kepada pembangunan negara. Namun, apakan daya, pendidikan kemahiran ini menjadi pilihan kedua masyarakat setempat apabila ini dianggap kayu pengukur buat individu yang kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik. Akan tetapi, stigma ini sudah lapuk di zaman apabila kini graduan-graduan TVET menjadi lebih terkehadapan. Bertemankan sikap berdikari yang selalu diterapkan dalam pelajaran, mereka menjadi tidak bergantung kepada seorang majikan maupun sesebuah syarikat. Sebaliknya, mampu membuka peluang pekerjaan sendiri menggunakan kemahiran yang dipelajarinya. Tamsilnya, ramai dalam kalangan graduan-graduan ini mengusahakan perusahaan milik mereka sendiri yang mana pada akhirnya membuktikan bahawasanya mereka juga pemuda-pemudi berwawasan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri membawa nama sebagai graduan TVET. Menurut kajian, berdasarkan pengesanan graduan TVET Malaysia, permintaan majikan kepada graduan TVET adalah sebanyak 98% berbanding graduan universiti hanya sekadar 60%. Berdasarkan peratus kajian tersebut, mari kita berkenalan dengan TVET. TVET ialah Technical and Vocational Education Training atau lebih dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Proses pendidikan TVET ini lebih menuju ke arah industri yang memerlukan tenaga kerja yang terlatih serta berkemahiran tinggi. Skop TVET Malaysia adalah berlandaskan kepada standard pekerjaan yang diiktiraf serta memberi penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor serta pendedahan kepada latihan industri. Kelebihan bidang vocational adalah graduan program TVET mampu menguasai pengetahuan serta kemahiran praktikal dengan lebih baik berbanding lulusan akademik sahaja. Hal ini kerana apabila anda menceburkan diri dalam bidang vocational, anda dapat meningkatkan kemahiran diri dengan mengetahui keupayaan sesuatu produk berdasarkan eksperimen dan uji kaji. TVET bukan sahaja mempelajari teori, bahkan sistem pembelajaran TVET memberi penekanan kepada sistem teknologi dan mesin secara meluas di dalam kuliah untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi. Seterusnya, kita masuk kepada cabaran globalisasi yang dihadapi oleh golongan kemahiran teknikal dan latihan vocational TVET. Hai, nama saya Asma Najib Basir, nombor matrik 12122902. Di sini, saya akan membincangkan mengenai aspek pendidikan dan aspek teknologi yang menjadi cabaran buat golongan TVET. Dirumus daripada artikel Sinar Harian yang ditulis oleh Roshila Moni Rosli bahawa cabaran yang perlu dihadapi oleh golongan TVET ialah persepsi dan stigma masyarakat mengenai program ini merupakan kelas pendidikan kedua, walaupun kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM29 juta bagi melaksanakan program TVET di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, serta berkenaan isu yang melibatkan takbir urus yang tidak selaras iaitu takwim akademik yang melibatkan pelajar untuk lepasan diploma TVET. Hal ini akan merencatkan kemasukan pelajar ke universiti awam melalui sistem kemasukan berpusat iaitu UPU online. Sebagai contoh, terdapat pelajar lepasan diploma vocational Malaysia, diploma lanjutan kemahiran Malaysia serta diploma kemahiran Malaysia telah terlepas peluang bagi mengisi sistem UPU kerana mereka masih dalam tempoh pembelajaran.
Bagi aspek teknologi pula, menurut penulis saya Muhammad Sofi Hassan di artikel My Metro, selain mereka iaitu golongan TVET perlu berkemahiran satu bidang, mereka juga perlu menguasai dan menghadapi kemahiran teknologi, pendidikan dan robotik. Hal ini kerana ia merupakan keperluan semasa yang akan memudahkan dan memanfaatkan pelbagai sektor perindustrian. Namun, perlulah diingat bahawa bagi merealisasikan cabaran ini, kita mempunyai satu lagi faktor yang mempengaruhinya, iaitu faktor kewangan. Tambahan pula, kita masih lagi dalam pasca pandemik, iaitu kebanyakan daripada kita yang kehilangan pekerjaan kerana pengangguran yang tinggi serta taraf hidup yang semakin meningkat. Oleh itu, kerajaan serta rakyat perlulah menilai kembali dan berganding bahu dalam menyelesaikan isu ini agar dapat membaik pulih ekonomi negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Najiatul Solihah binti Muhammad Khalil, kod matrik 1212884. Saya akan bentangkan bagaimana pendidikan teknikal dan latihan vocational mampu menghasilkan graduan yang berdikari. Sebelum tu, kita faham apakah yang dimaksudkan dengan graduan berdikari. Graduan berdikari adalah graduan yang mampu untuk menghasilkan pekerjaan sendiri dan tak bergantung sepenuhnya terhadap majikan semata. Tahukah anda, keboleh pasaran graduan daripada pendidikan, latihan dan teknikal vocational sangat tinggi. Kalau kita tengok data daripada 2017 sehingga tahun 2019, keboleh pasaran mereka melebihi 90% sebanyak 3 tahun berturut-turut. Pendidikan, latihan teknikal dan latihan vocational juga berjaya untuk mencipta kerjaya sendiri kerana telah menghasilkan hampir 7,000 usahawan daripada kalangan graduan daripada 2018 sehingga 2020, graduan daripada kolej komuniti maupun politeknik. Jadi, bagaimana kita boleh kata yang graduan daripada pendidikan teknikal dan latihan vocational adalah graduan yang berdikari? Yang pertama, kerana pendidikan ini telah diiktiraf di bawah wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 sebagai salah satu pembuli daya yang dapat menyumbang ke arah pembentukan negara. Yang kedua, pendidikan, latihan dan teknikal vocational juga menyediakan 3 peringkat kepada penuntut untuk bersediaan ke alam pekerjaan. Yang pertama, pra-pekerjaan, iaitu pelajar akan disediakan dengan kelayakan dan kemahiran sebelum masuk ke alam kerjaya. Yang kedua, pendidikan, latihan dan vocational yang dimaksudkan dalam pekerjaan adalah menyediakan pendidikan dan latihan melalui 2 program, iaitu reskilling, latihan semula, dan yang kedua adalah upskilling, peningkatan kemahiran. Dan yang akhir sekali adalah pembelajaran sepanjang hayat yang bermaksud dia akan sediakan latihan kemahiran untuk setiap kumpulan dari dalam kolej komuniti ataupun politeknik. Dia akan membangunkan bakat, kemudian bakat tersebut akan digunakan untuk menjana pendapatan. Yang ketiga, keboleh pasaran graduan daripada pendidikan, latihan dan vocational juga dipertingkatkan dengan memperluaskan jaringan kolaborasi institusi dengan industri, termasuk syarikat multinasional melalui kerjasama berimpak tinggi seperti program CEO fakulti, program IOC, industri dalam kampus dan juga talent engagement program. Akhir sekali, ada juga program peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk memastikan pelajar dan graduan daripada pendidikan ini mendapat pekerjaan selepas mengikuti latihan tersebut, seperti program-program yang ditawarkan di bawah Pelanjana Semula Ekonomi Negara Kementerian Pengajian Tinggi, Career Advancement Program, Penjana KPTC dan CAP. Ini yang membuktikan bagaimana kita kata graduan daripada pendidikan, latihan vocational adalah graduan yang berdikari. Nama diberi Arni Nazirah binti Azizul, nombor matriks 1212911. Jadi demikianlah tadi sedikit pengenalan, kupasan cabaran globalisasi dan pencerahan tentang cara bagaimana TVET mampu menghasilkan graduan yang berdaya seiring dengan nilai berdikari. Sebenarnya, sudah ramai graduan TVET yang mampu berdiri di atas kaki sendiri selepas tamat pengajian. Antara yang menarik perhatian ialah Lokmanul Hakim.
Encik Lokmanul Hakim ialah graduan TVET dalam jurusan Penyambang Udara dan Penyejukan. Beliau kini yang berusia 35 tahun memiliki 5 cawangan pusat servis penghawa dingin kereta di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Perusahaan beliau yang diberi nama Azmi Center telah membuktikan beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya hanya dengan memiliki sekeping sijil kemahiran. Selain itu, Muhammad Zaidi juga salah seorang graduan TVET dalam jurusan automotif. Beliau boleh dijadikan inspirasi apabila beliau berjaya membuka perusahaan pusat servis autotube sendirian berhad. Perusahaan ini mengetengahkan servis kereta dan penyelenggaraan kereta secara berkala. Menurut beliau dalam kenyataan akhbar utusan Malaysia, jiwa bagi individu TVET adalah kreatif, bermula dari hatinya yang ingin membuat sesuatu, kemudian menggunakan minda dan kerja tangan untuk menghasilkan penciptaan tersebut. Bandingan 3 ciri peribadi individu TVET ialah hearts on, heads on dan hands on. Jadi terbuktilah di sini bahawa pendidikan kemahiran mampu melahirkan graduan yang berdikari dan berwawasan tinggi. Sebelum ini, masyarakat hanya memandang serong terhadap TVET dan menganggapnya laluan kepada golongan belia tercikir, termasuk mereka yang tidak menamatkan persekolahan di tingkatan 5. Kini, TVET bukan lagi pilihan kedua untuk mereka yang tidak cemerlang, tetapi produk TVET ialah pekerja mahir dan menjadi aset terpenting yang menyumbang kepada pembangunan negara. Pembentangan kami melabuhkan tirai. Terima kasih.